kerana terlalu lapar, mereka meminta kepada orang-orang suku pertanahan agar memberikan mereka makan. Ini kisahnya. Tetapi permintaan mereka ditolak. Mereka dalam perjalanan, barangkali mereka habis bekalan. Mereka singgah di perkampungan suku Arab Badui. Ini Arab pada pasir. Oleh kerana mereka lapar, mereka tak ada makanan, mereka nak minta lah sikit, berikan makanan kepada mereka. Tapi permintaan mereka ditolak. Masyarakat Badui yang ada pada ketika itu di perkampungan tersebut tak memberikan bantuan apa-apa pun kepada para sahabat dan memohon supaya diberikan sedikit makanan kepada mereka. Dan nak dijadikan cerita, pada ketika itu ketua suku tersebut, ketua suku kalau kita bersebut ketua kampung ya, ada satu kampung ada apa begitulah. Ketua suku tersebut disengat binatang yang menyebabkan dia tidak dapat berjalan. Ada setengahnya mengatakan ada jengking, ada setengahnya mengatakan lipat, maknanya binatang berbisa. Sebenarnya ada sedikit banyak riwayat-riwayatnya. Jadi apa yang kita faham daripada kejadian yang berlaku kepada ketua suku kaum Badui itu ialah disengat oleh binatang berbisa, menyebabkan beliau tidak mampu untuk berjalan. Oleh kerana tidak ada seorang pun dari suku tersebut yang boleh mengubatinya. Di kalangan penduduk kampung siapa? Tak ada seorang pun yang boleh mengubati ketua kampung dia sendiri. Akhirnya mereka mendekati sahabat Nabi. Mereka di sini siapa? Puak-puak Badui itu. Oleh kerana ketua mereka dalam keadaan sakit, siapa pun yang boleh mengubati ketua mereka. Mereka pun pergilah berjumpa dengan sahabat Nabi. Kemudian mereka berkata, siapakah di antara kamu semua yang boleh mengubati ketua suku kami yang disengat oleh binatang? Adakah di kalangan kamu sahabat-sahabat Nabi ni? So siapa yang boleh tolonglah kan ketua kami dalam keadaan sakit tu disengat oleh binatang, maka tak ada siapa yang boleh mengubatinya. Maka salah seorang sahabat sanggup menyembuhkannya, tapi dengan satu syarat. Dengan syarat, tapi dengan syarat suku Badui tersebut setuju memberikan makanan pada mereka. Boleh? Saya boleh, saya boleh. Sakit kat mana? Tak apa, tak boleh, boleh. Tapi dengan syarat lah, kami lapar ni. Boleh, nak bantu boleh, tapi kamu beri kepada kami makanan. Kami ingatkan kepada makanan. Itu syaratnya. Syarat itu dipersetujui oleh mereka. Lalu sahabat Nabi yang seorang ini di kalangan ramai-ramai sahabat itu, dia pergilah kepada ketua suku kaum itu, lalu membacanya surah Al-Fatihah. Dia pergi, dia tengok, dia tanya Pak mana sakit. Oh, tempat ini dia baca surah Al-Fatihah. Kemudian dia niupkan di tempat yang sakit itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah, melalui bacaan surah Fatihah itu, maka Allah Taala sembuhkan serta merta dan boleh terus berjalan terus tahun. Maka segeralah diberikan kepada para sahabat itu beberapa ekor kambing sesuai dengan perjanjian. Tengok, dia minta makanan, dia minta kambing, dia minta makanan sikit je, dia dah lapar nak makan dan berikan sikit dah masalahnya. Tapi oleh kerana sesuatu yang menimpa ketua suku kaum ini, oleh kerana mereka terlalu gembira sangat daripada meminta sedikit makanan untuk mereka, untuk sahabat Nabi makan, lalu dibalas dengan beberapa ekor kambing. Ambillah kambingnya. Gembira sangat, seronok sangat mereka ni, diberi
seterusnya Bani Zuh bin Syaiban bertawassul kepada Nabi SAW dalam peperangan melawan tentera Parsi. Pimpinan Bani Zuh bin Syaiban telah bertawassul kepada Nabi SAW dan mereka telah mendapat kemenangan. Rasulullah SAW mengatakan di Nasr dengan perantaraan namaku mereka telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, wahai Allah yang diberikan Nabi Muhammad,
membolehkan adanya inisiatif baru yang ada kaitan dengan doa dan bacaan yang walaupun tidak diajar atau diamalkan oleh baginda sendiri, selama mana ia tidak terkeluar dari batasan syariat. Selain itulah kalau setengahnya dibolehkan, walaupun Nabi tak pernah buat, selama mana tak terkeluar daripada kehendak agama, selama mana tak terkeluar daripada batasan-batasan syariat. Jadi tuan-tuan, jangan cepat untuk kita mengatakan perkara tersebut
pada kawan dia, dia tak cerita dengan kita. Akhirnya kawan dia datang pada kita bagi tahu, Ustaz awak sekian tahu tanya jangan layan sebab saja dia kena Ustaz. Ada juga orang macam ni, ya Allah. Belakang tu adalah macam warung lah kan, milik surau, kedai yang surau yang buat disewakan pada jemaah. Malam-malam dia jual lah makanan macam-macam lah. Ada beberapa orang dengan kawan dia tahu dah Ustaz tu cakap macam ni sikit, makan lagi
pada ketika itu, pada ketika di zaman Nabi, Rasulullah masih hidup, kecenderungan untuk mengadakan atau melakukan perkara baru yang tidak diajar oleh baginda telah ada di kalangan para sahabat. Mereka tidak merasakan perkara itu sebagai suatu kesalahan. Apa yang mereka buat merujuk pada Nabi, walaupun orang tak buat tu, orang yang buat tu tak merujuk pada Nabi, ada orang lain yang rekod pada Nabi. Sebab Nabi ni tak buat
bagikan kepada